Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Nur Safura binti Hasan Basri, nombor matrik 074215. Okay, bersama-sama 3 orang lagi sahabat saya, iaitu Nur Madiha binti Syafi'i. Okay, nombor matrik 074213. Nur Fatin Nabilah binti Cik Muhammad Azhar 074210. Dan Syahidah Hanim binti Muhammad Siddiq, nombor matrik 074224, akan membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran DWP 10903, pengajaran kepelbagaian belajar. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang pengenalan penghasilan rancangan pengajaran harian yang telah dibuat oleh kumpulan kami. Setelah mendapat tugasan daripada pensyarah kami, iaitu Dr. Idrul, kumpulan kami telah sebulat suara untuk memilih mata pelajaran Geografi Tingkatan 1 sebagai mata pelajaran pilihan. Seterusnya, setelah mata pelajaran dipilih, kumpulan kami perlu melalui 3 fasa utama. Ini adalah untuk menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang benar-benar menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apa yang terdapat dalam 3 fasa utama tersebut? Saya akan menerangkan bagi fasa pertama terlebih dahulu. Di mana dalam fasa utama ataupun fasa pertama ini, kumpulan kami perlu merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ataupun dikenali sebagai DSKP. Memandangkan kumpulan kami telah memilih mata pelajaran geografi sebagai mata pelajaran pilihan, oleh itu kami perlu mendapatkan DSKP mata pelajaran geografi tingkatan 1 untuk kami teliti. Untuk makluman semua, DSKP merupakan satu dokumen penting yang paling utama perlu dirujuk kerana ianya mengandungi elemen kurikulum dan pentaksiran serta dilengkapi dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi setiap topik dalam sesuatu mata pelajaran. Dan ini adalah untuk memastikan seseorang guru itu dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Oleh itu, kumpulan kami merujuk DSKP terlebih dahulu sebagai rujukan utama dalam fasa pertama ini. Selanjutnya, kami meneliti rancangan pengajaran tahunan mata pelajaran Geografi Tingkatan 1 bagi tahun 2023 dan 2024 untuk mengetahui maklumat yang lebih terperinci tentang topik yang akan kami gunakan sebagai topik pengajaran dan pembelajaran. Di mana di dalam rancangan pengajaran tahunan ini, setiap topik telah disusun mengikut pembahagian mingguan dalam sesuatu tahun, dan dipecahkan kepada standard kandungan, standard prestasi, cadangan aktiviti serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, dalam fasa pertama ini juga kami merujuk kepada RPT atau dikenali sebagai rancangan pengajaran tahunan. Seterusnya kita beralih kepada fasa kedua bagi penghasilan rancangan pengajaran harian. Setelah meneliti DSKP dan juga RPT, selanjutnya kita akan membina jadual penentu kandungan. Di mana melalui pembinaan jadual penentu kandungan ini, kami dapat membuat perincian terhadap sesuatu topik yang ada dalam mata pelajaran geografi ini dengan lebih tersusun. Melalui memecahkan setiap topik kepada tema, kepada fakta, kepada kaedah penyampaian, kepada aktiviti mengikut aras kognitif berdasarkan taksonomi Bloom serta disertai dengan penilaian yang akan dilaksanakan kepada pelajar. Setelah selesai membina jadual penentu kandungan itu tadi, maka kumpulan kami dapat beralih kepada fasa ketiga, di mana dalam fasa ketiga ini adalah pembinaan rancangan pengajaran harian yang sebenar berdasarkan jadual penentu kandungan yang telah dibuat terlebih dahulu.
Okey, berdasarkan rancangan pengajaran harian yang ditunjukkan di dalam skrin sekarang, okey, dapat dinyatakan bahawa topik yang kami pilih ini adalah berdasarkan jadual penentu kandungan bagi RPH 1. Okey, di mana bagi tema kami telah memilih sisa domestik, iaitu 5.2.1 mengenal pasti jenis sisa domestik, dan 5.2.2 mengkelaskan dengan contoh sisa domestik di Malaysia. Okey, bagi standard kandungan yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian bagi kumpulan kami adalah, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama mengenal pasti dua jenis sisa domestik secara lisan dan tepat. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh 3 sisa domestik di Malaysia secara bertulis dengan betul. So, setiap elemen ini sebenarnya kami ambil daripada jadual penentu kandungan dan kami masukkan ke dalam rancangan pengajaran harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami. Jadi saya mengambil bahagian tentang ulasan aktiviti berkaitan dengan RPH yang telah kami buat, dan aktiviti ini kami mengikut kepelbagaian murid. Jadi di dalam RPH kami menggunakan 3 pendekatan, iaitu pendekatan yang pertama kuliah dan syarahan, pendekatan yang kedua berpusatkan murid dan berpusatkan bahan, dan pendekatan yang ketiga kami gunakan adalah belajar sambil bermain. Kuliah dan syarahan ini bagi pendekatan yang pertama, di sini guru berperanan untuk memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar, supaya pelajar lebih faham topik yang kita akan pelajari, dan dengan adanya kuliah dan syarahan ini pelajar akan lebih mudah fahamlah apa next step yang mereka akan belajar. Untuk yang keduanya kita menggunakan pendekatan berpusatkan bahan dan murid. Di dalam aktiviti kami ada menggunakan berpusatkan bahan dan berpusatkan murid bagi menarik minat pelajar untuk belajar. Dan yang ketiga kami menggunakan pendekatan belajar sambil bermain bagi kita mengikut kepelbagaian pelajar lah. Nanti saya akan merangkai satu persatu berkaitan pendekatan yang telah kami gunakan. Untuk aktiviti yang pertama kami namakan sebagai Put Me in the Right Bin. Untuk aktiviti ini kami menggunakan kaedah berpusatkan bahan dan berpusatkan murid. Kenapa aktiviti ini kami gunakan berpusatkan bahan? Sebab kami melihat kepada tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. Dalam kaedah berpusatkan bahan ini, guru menyediakan 4 tong sampah mini dan juga miniatur pemadam, yang mana miniatur itu dia mewakili sisa-sisa domestik. Di dalam aktiviti ini pelajar perlu mengambil satu miniatur dan meletakkan dan mengelaskan miniatur yang sisa domestik itu ke dalam tong sampah yang mana. Jadi di sini kita boleh tengok dari segi kognitif pelajar, apa yang dia pelajari sebelum memulakan aktiviti ini, adakah dia ingat kembali apa yang telah dia pelajari, macam mana nak cara kelaskan sisa-sisa domestik mengikut klasifikasi yang betul. Itu adalah untuk domain yang pertama. Untuk domain yang kedua adalah kita menggunakan efektif psikomotor, di mana kita merangsang pelajar untuk bergerak. Bila mana kita buat aktiviti ini, pelajar perlu bangun dan pelajar perlu ada pergerakan tangan untuk meletakkan pemadam miniatur itu di dalam tong sampah. Ini kita panggil domain psikomotor yang kita menggunakan secara pergerakan. Dan yang ketiga adalah kami gunakan adalah aspek efektif pelajar, iaitu di mana kita nak tengok nilai kesungguhan dalam diri pelajar apabila dia membuat sesuatu tugasan tu. Apabila kita berikan tugasan, kita nak tengok sejauh mana kesungguhan pelajar untuk menyiapkan tugasan. Contohnya, dia memilih satu miniatur pemadam tu yang mewakili sisa domestik. Jadi kita tengok dekat mana dia nak letak tong sampah tu di dalam 4 tong sampah yang sesuai dengan miniatur tersebut. Seterusnya kami gunakan juga berpusatkan murid. Kaedah berpusatkan murid iaitu guru hanya pembimbing sahaja
dan pelajar yang buat secara aktif. Okey, untuk kaedah ini kami dapat melihat untuk kita meningkatkan kemahiran interpersonal pelajar, kemahiran komunikasi, kemahiran keyakinan diri pelajar, terutamanya bagi pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik. Jadi sesuailah kita gabungkan permainan ini untuk ketiga-tiga gaya pembelajaran yang ada pada diri pelajar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidah Hanim binti Muhammad Siddiq akan menyambung pembentangan seterusnya. Aktiviti yang kedua iaitu mencipta lirik lagu. Untuk aktiviti ini, pelajar akan dibahagikan kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan tersebut akan terdiri daripada 5 orang ahli. Ahli-ahli kumpulan tersebut akan terdiri daripada pelajar yang berpencapaian tinggi, pelajar yang berpencapaian sederhana dan pelajar yang berpencapaian rendah. Kumpulan-kumpulan itu dikehendaki untuk memilih 5 keping gambar yang berada di dalam kotak. Kemudian mereka dikehendaki untuk mereka dan mencipta lirik lagu berdasarkan gambar-gambar yang telah dipilih itu. Selepas itu, mereka akan mempersembahkan lirik lagu tersebut di hadapan kelas. Berdasarkan aktiviti yang telah diterangkan sebentar tadi, pelajar-pelajar dapat melihat jenis dan contoh sisa domestik daripada gambar-gambar tersebut. Kaedah ini sangat berkesan terutamanya kepada pelajar yang menggunakan gaya pembelajaran visual kerana mereka dapat melihat jenis dan contoh sisa domestik daripada gambar-gambar itu. Hal ini sangat membantu pelajar untuk mengingati jenis dan sisa domestik tersebut dengan lebih tekan. Pelajar-pelajar akan berbincang dan bekerjasama bersama dengan ahli kumpulan masing-masing untuk menyiapkan dan menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Bagi menghasilkan lirik lagu yang sesuai dan bermakna, pelajar-pelajar ini akan melazimi dalam menyebut dan menuturkan barangan sisa domestik itu. Kaedah ini sangat sesuai terutamanya kepada pelajar-pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran auditory kerana mereka dapat mengingati dengan lebih efektif dan berkesan. Seterusnya, mereka akan mempersembahkan lirik lagu tersebut di hadapan kelas. Aktiviti ini juga mendatangkan manfaat kepada pelajar-pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran kinestetik, iaitu mereka yang sukakan pergerakan di dalam bilik darjah. Seperti mana yang kita semua maklum, terdapat 3 jenis kategori pelajar, iaitu pelajar yang berpencapaian tinggi, pelajar yang berpencapaian sederhana dan pelajar yang berpencapaian rendah. Meskipun tahap kognitif pelajar-pelajar ini berbeza, namun pelajar yang berpencapaian rendah boleh dibantu oleh pelajar yang berpencapaian sederhana dan pelajar yang berpencapaian tinggi untuk menghasilkan lirik lagu tersebut di dalam kumpulan. Seterusnya, muzik juga dapat mempengaruhi emosi dan menambah baik tahap efektif pelajar supaya mereka mudah untuk menerima dan menimba ilmu pengetahuan kerana ia merupakan terapi kepada jiwa dan minda. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Cikgu Nur Fatin Nabilah untuk menerangkan aktiviti yang ketiga. Seterusnya kita pergi kepada bahagian aktiviti 3 iaitu di mana kumpulan kami telah memilih aktiviti word search sebagai pemilihan aktiviti 3. Okey, untuk aktiviti 3 kami telah menyesuaikan di mana kita ada 3 tahap pelajar. So kita menyesuaikan word search kami berdasarkan 3 tahap pelajar, iaitu kita ada pelajar di tahap yang rendah, tahap pelajar yang sederhana dan juga tahap pelajar yang tinggi. Okey, untuk word search ni kami menyediakan 3 set, iaitu set A untuk pelajar di mana penguasaan dia adalah pada aras tinggi, set B adalah di mana untuk aras kemahiran ataupun penguasaan mereka pada tahap yang sederhana, dan set yang terakhir sekali adalah set C untuk pelajar di mana tahap penguasaan dia adalah paling rendah lah. Okey, so di mana dia punya tema untuk word search tu masih mengekalkan tema yang sama dan dia punya template yang sama, iaitu mengenai sisa domestik, tapi kami menggunakan kaedah yang pelbagai untuk menyesuaikan dengan tahap pelajar tersebut.
tersebut. Di mana untuk pelajar yang lemah, kami sudah memberi hint di mana kami highlightkan perkataan-perkataan huruf depan dia di dalam template. Cuma dia perlu carilah perkataan tersebut sama ada dia melintang, dia menegak ataupun dia menyilang. Okey, seterusnya untuk bahagian untuk pelajar yang sederhana, set B. Okey, untuk set B kami meminta mereka untuk mencari terus perkataan berdasarkan perkataan yang telah diberi oleh guru. Okey, untuk set A iaitu kami sediakan untuk pelajar di mana aras kemahiran ataupun penguasaan mereka adalah berada pada aras yang tinggi, iaitu untuk pelajar yang lebih pandai. Okey, di mana untuk set mereka kami menyediakan dalam bentuk soalan di mana pelajar tersebut dia perlu menyelesaikan soalan tersebut, iaitu isi tempat kosong, di mana dia perlu menyelesaikan soalan dan dia perlu cari jawapan yang sesuai untuk tempat kosong, dan jawapan yang sesuai diisi di tempat kosong, jawapan itulah yang perlu dicari di dalam word search. Okey, untuk word search ni sebenarnya dia dapat mengasah kemahiran, sama ada kemahiran visual pelajar, kemahiran kognitif pelajar, kemahiran efektif pelajar dan juga kemahiran psikomotor pelajar. Di mana untuk kemahiran efektif dan juga kognitif, di mana pelajar dia perlu mengaplikasikan, dia perlu berfikir secara dia perlu berfikir untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan di dalam word search tersebut, dan juga di mana aspek psikomotor di mana mereka menggunakan otot halus mereka, iaitu otot tangan mereka untuk bergerak mencari jawapan di dalam word search tersebut, dan juga akhir sekali adalah visual mereka di mana mereka akan menggunakan highlighter yang berbeza warna untuk mencari perkataan-perkataan di dalam word search template tersebut lah. Okey, itu sahaja untuk aktiviti 3 iaitu berkenaan dengan word search. Sebagai kesimpulannya, sebagai seorang guru, kita harus bijak merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita memulakan sesi PDP di dalam bilik darjah. Ini adalah kerana kita sedia maklum iaitu dalam satu bilik darjah tu dia mempunyai kepelbagaian pelajar, di mana mungkin aras kognitif pelajar adalah berbeza, di mana kita tahu aras kognitif tu dia terbahagi kepada 3. Kemungkinan pelajar tu adalah terdiri daripada aras kemahiran, aras kognitif di tahap yang rendah, di tahap yang sederhana dan juga di aras kognitif yang tinggi. So kita kena menyesuaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tu adalah bersesuaian dengan tahap aras kognitif pelajar kita lah. Okey, yang kedua juga kita tahu di mana setiap pelajar tu dia mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza, di mana ada pelajar yang jenis visual, ada pelajar yang jenis kinestetik, perlu berjalan, perlu bergerak, perlukan pergerakan, ada pelajar yang jenis audio, dia perlu mendengar muzik, dia perlu mendengar video dan sebagainya. Dia tidak boleh terhad kepada belajar sahaja. Ada juga pelajar yang dia sukakan gaya pembelajaran yang senyap, ada gaya pembelajaran yang sukakan aktiviti hands on. Jadi dia mempunyai tahap gaya pembelajaran yang berbeza-beza bagi setiap pelajar. Jadi kita kena menyesuaikan aktiviti itu kepada semua pelajar yang ada di dalam kelas supaya matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran kita dapat tercapai. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai pembentangan rancangan pengajaran harian yang menitik beratkan kepada kepelbagaian pelajar yang ada di dalam bilik darjah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.